Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Uh, Hari ini sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita mulakan kelas kita dengan bacaan kita Al-Fatihah supaya dapat memberkati apa yang kita belajar pada hari ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah, hari ini saya nak share apa yang kita belajar hari ini sekejap. Okay, semua. Hari ini kita teruskan apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kita sambung. Hari ini kita akan mula membuat lakaran style pakaian dan membuat justifikasi. Okey, baiklah. Dalam kita membuat melakar style pakaian ni, dulu kita kena tahu apa itu melakar itu sendiri. Okey, hari ini saya akan terangkan terlebih dulu. Lepas tu baru kita akan masuk ke bahagian cara amaliah kita menulis buat lakaran. Okey, seterusnya. Yang pertama adalah kita buat melakar style pakaian. Dalam ni ada macam style pakaian, ada macam-macam yang style pakaian ni hendaklah berkesesuaian dengan bentuk badan si pemakai. Okey, awak kena melakar mengikut style awak kena melakar style pakaian mengikut kesesuaian bentuk badan. Contoh kat sini saya ada bagi tunjuk kat sini. Individu si pemakai ini sekejap dorang sekejap dah nampak? Belum. Suara saya nampak cikgu. Oh, nampak. Saya je lain tak nampak. Okey. Teruskan dulu. Okey sekarang siap saya bagi full screen balik. Okey, sekarang awak boleh lihat kat sini ada contoh untuk individu bertubuh tinggi dan langsing berbentuk badan macam ni. Lepas tu dia ada dua pandangan. Bila kita buat lakaran ada dua pandangan, iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang. Dia kata di sini melakar dan melabelkan style pakaian mengikut jenis bentuk badan untuk majlis rasmi. Apa yang kita belajar ni sama macam dalam konteks awak juga. Sebab kita nak belajar, nak buat lakaran style pakaian mengikut bentuk badan ni yang sesuai yang kita nak pakai ke majlis rasmi. Okey, awak tahu majlis rasmi ni apa? Majlis rasmi ni saya bagi contoh macam awak pergi majlis anugerah. Itu paling mudah lah majlis untuk awak ambil anugerah. Macam kat sekolah mungkin ada hari anugerah kecemerlangan kan. Tapi itu sebelum waktu pandemik ada. Tapi macam majlis anugerah yang paling mudah yang lagi macam anugerah bintang, anugerah berita hari bintang paling popular ABPH tu. Itu pun salah satu majlis rasmi sebab dia majlis anugerah. Lagi satu anugerah juara lagu macam tu. Tengok tak pakaian artis tu sendiri. Dia pakai, saya tak nak awak tengok pakaian yang terlampau bombastik sangat. Itu sebenarnya dah macam terkeluar daripada etika pemakaian. Sebenarnya bila kita hadir suatu majlis, dia ada etika pemakaian yang ditetapkan oleh penganjur. Itu sebenarnya majlis rasmi. Kalau awak tahu, bila ada majlis rasmi, sebenarnya penganjur majlis rasmi itu akan menetapkan etika pakaian. Okey, ini ada beberapa, ini yang ada terhasil style pakaian yang sesuai untuk seseorang punya bentuk badan tinggi dan langsing. Ini adalah dicuba buat macam ni. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu awak
langkah-langkah kerja dia. Langkah-langkah kerja dia, yang pertama sediakan krokis, iaitu macam malam tadi, minta maaf sangat saya pun silap saya hantar lewat. Awak tak dapat nak print out ke apa, tapi saya tak paksa. Kalau awak boleh print, boleh print. Kalau awak boleh print pun, awak yakin dengan lakaran awak tu pun, apa salahnya kan? Kita cuba, kita belajar. Dengan boleh dapatkan bentuk rupa orang, itu je. Lepas tu, langkah kedua, letakkan selai kertas bond di atas krokis tu. Kertas bond ni kertas yang tahap ketebalannya sangat nipis. Dia boleh nampak macam berapa berapa gram dia punya tu ketebalan tu. Bila awak letak belakang, letak atas sesuatu, awak boleh mudah untuk menekap dia. Tu ciri-ciri kertas bond pula. Sebenarnya langkah ketiga iaitu lakarkan style pakaian yang dikehendaki. Okey, lakarkan style pakaian yang dikehendaki ni, okey, saya dah beritahu awak tema untuk nak pergi ke majlis rasmi. Awak boleh pilih macam yang bersesuaian dengan majlis rasmi. Jadi saya akan tunjuk apa yang dalam buku teks kata majlis rasmi punya pemakaian. Saya akan tunjuk. Langkah keempat, lukis mula ilustrasi menggunakan pen teknikal. Pen teknikal ni pen yang dah basah tu supaya dia boleh nampakkan garis-garis tu. Langkah kelima, kita akan labelkan ciri-ciri pakaian mengikut style yang kita guna. Okey, ini adalah salah satu contoh style pakaian di mana dia punya awak boleh nampak perkembangan lakaran tu. Kat sini yang mula krokis kosong, lepas tu dia berubah sedikit menjadi perkembangan yang kedua. Lepas tu masuk sini ketiga, dia masukkan elemen yang kita dah pelajari dalam fashion. Sekejap, ada kawan-kawan nak masuk. Lepas tu awak boleh lihat contoh yang pula yang lagi sebelah pun sama. Untuk melakar style pakaian ni kita memerlukan perkembangan lakaran. Kita tak boleh terus drastik daripada krokis tu kita terus bawa masuk baju, rupa pun terus ada warna. Tak boleh, kita kena step by step, langkah demi langkah supaya kita nampak dia punya perkembangan. Okey. Seterusnya pula, ni ada beberapa lagi contoh. Ini lagi lah. Dia pakai teknik yang garis macam lidi tu mula, dia masuk ke krokis yang macam ni. Krokis yang hampir lengkap. Lepas tu dia padam mana yang dia punya sketching awal krokis tu, terus dia masuk dekat yang ada berwarna ni. Okey, yang contoh style sebelah sini sama krokis kosong. Krokis kosong dia okey lakar apa yang tak ada punya style pakaian yang dia hendak tengahkan. Lepas tu ada perkembangan pula kat sebelah sini di mana dia cuba menerangkan lagi unsur-unsur garisan yang ada. Lepas tu baru dia mewarna. Okey, itu yang ni saya akan beritahu awak tema majlis pakaian untuk majlis pakaian rasmi. Okey, ni yang ada kat teks awak. Beritahu awak semua nampak slide saya ni? Nampak? Okay. Kat sini awak boleh lihat untuk pakaian lelaki. Dalam buku teks awak ni muka surat, awak boleh tengok kat muka surat 84. Kat sini dia ada kemeja berlengan panjang, baju Melayu dengan baju batik. Kalau awak tahu, baju Melayu dengan baju batik ni merupakan pakaian rasmi. Kalau awak boleh lihat pada contoh etika pemakaian penjawat awam untuk pergi kerja, cikgu pergi sekolah. Itu sebenarnya kira hadir majlis rasmi lah. Sebenarnya penjawat awam wajib pakai pakaian formal macam ni, baju rasmi. Cikgu-cikgu akan pakai lengkap dengan bertali leher. Kalau pada hari Jumaat, awak boleh lihat mereka pakai full set baju Melayu.
Lepas tu pada hari Khamis awak, kalau awak pernah perasan lah, cikgu-cikgu ada pakai baju yang fabriknya bermotifkan batik pada hari Khamis. Okey, manakala itu untuk pakaian lelaki. Untuk pakaian perempuan pun sama juga. Dia perempuan dia istimewa sikit, dia banyak pilihan. Dia macam hari Jumaat dia boleh pakai apa pun, baju kurung tu dah sentiasa ada. Lepas tu baju batik penjawatan bagi golongan wanita pun sama, boleh pakai baju bermotifkan batik. Lepas tu dia nak pakai berkebaya pun boleh, tapi berkebaya labuh lah. Kalau cikgu yang berbangsa India, dia boleh pakai sari berbelas panjang. Cheon Sam je tak, sebab dia agak mencolok mata. Okey, tapi untuk majlis rasmi yang lain macam Cheon Sam ni, kalau awak pernah hadir majlis perkahwinan bangsa mereka, ada masih lagi beberapa orang yang mengekalkan untuk memakaikan untuk pakai Cheon Sam ni pada hari perkenaan. Tapi kebanyakan orang yang dah berusia. Orang-orang yang lebih muda dia dah tak pakai sangat dah Cheon Sam untuk ada majlis perkahwinan mereka. Untuk pengetahuan awak semua, apa yang ada kat sini tunjuk buku teks awak ni, sebenarnya pakaian-pakaian ni juga boleh pergi ke majlis perkahwinan. Contoh baju Melayu full set tentulah kita boleh pakai baju batik. Lepas tu kemeja lengan panjang. Dia bergantung pada ikut tempat. Dan apa macam saya bagi tahu tadi, etika pakaian yang ditetapkan oleh penganjur ataupun tuan rumah tu sendiri punya majlis tu ditetapkan etika pakaian macam mana. Awak kena ikut sebab dia majlis rasmi. Okey, sekarang saya nak stop sharing. Dan konsep satu video untuk awak tengok macam mana proses pelakaran tu bermula. Ini yang paling mudah lah. Okay, saya tunjuk. Bismillah.
ajar awak secara realiti je lah, tapi melalui Google Meet. Pada step okay, saya dah setting kamera dahulu. Okay, awak boleh nampak lah. Era nampak? Sekarang saya dah tukar dudukan sudut kamera. Era, Azmira, ada nampak? Azlin, saya dah tukar kedudukan kamera. Nampak? Okey. Sekarang saya nak minta awak semua bawa keluar kertas A4 putih, pensel warna dan pensel dengan pemadam. Tu je. Saya akan tunjuk daripada step mula-mula, daripada krokis sampai habis mewarna. Boleh ya? Sekejap. Okey, kita akan mulakan. Kalau awak nak ikut sekali boleh, tak masalah. By the way, saya nak beritahu awak semua hari ni saya tak tipu dah. Saya memang ada nak bagi sesuatu berpeluang. Kalau awak ikut apa yang saya buat hari ni, lepas tu hasil awak terbaik, awak berpeluang untuk memenangi sesuatu. Saya tak tipu. Awak bila dah tunjuk hasil awak apa yang awak lakar dah siap warna tu, lepas tu dengan melabelkannya, awak hantar saya dekat personal. Siapa yang cepat, dia dapat untuk memenangi sesuatu tu. Caranya saya sebelum saya nak mulakan, sebelum cara awak nak cara awak nak tuntut hadiah tu nanti, awak boleh personal saya terus, PM laju-laju, hantar yang awak punya dah siap. Tapi sebelum tu saya ada beberapa keping kad kat sini. Ada 4 keping kad, dia kad hitam misteri ni. So saya akan bagi awak pilih yang hadiah macam mana nanti akan awak dapat melalui kad ni. Ada 4 keping hitam. Okey. Tapi tak apa, sekarang kita teruskan cara nak melakar dulu. Sekarang kat saya ada krokis, ada A4 putih. Okey, saya akan tekap terlebih dahulu. Saya akan kemaskan dia. Kalau kat buku teks saya akan tunjuk awak pakai seletip untuk dia bagi dia tak bergerak. Tapi sebab saya dah ada board ni, so dia lebih mudah lah, lebih convenient. Ikatan sesuai. Okey, sekarang saya tekap. Langkah kerja yang sama juga. Alamak, keyboard. Macam mana yang kat video tadi, dekat buku teks awak, langkah kerja yang sama juga. Mula memang akan tekap pakai cookies. Awak jangan risau, saya tak ajar awak yang menyimpang. Okey, awak akan tekap.
Azlin tengah cuba melakar juga ke? Tak. Tak, tapi awak boleh cuba kalau awak nak cuba tak? Tengah cuba je. Tengah cuba Awak ada kertas A4 putih? Ada. Ada pensel kat tangan awak sekarang? Ada. Okey, awak cuba melakar bentuk badan seorang perempuan. Sebab awak tak print out kan kelukis. Cuba awak cuba lakar macam ni je. Oh, tak apa, tak perfect pun tak apa. Saya okey sebab kita masing-masing baru belajar, tak masalah. Saya pun tak pandai lukis sangat. Tapi saya cuba. Okey, badan dah, kaki. Silap punya perangan kaki. Sini, dari kepala. Rambut dia. Kening. Okey, mata. Saya pun tak pandai melukis sangat tapi kita cuba jangan risau. Okey, ini saya cuba apa yang saya dah telah tekap dari kelukis pandangan hadapan. Lepas tu saya ada kelukis pandangan belakang. Saya akan tekap juga, jangan risau. Kita tekap je. Awak bila pakai pensel untuk buat proses penekapan ni, awak jangan tekan mata pensel awak dekat kertas. Awak ringankan dia supaya dia tak ada penekanan. Sebab bila awak nak padam nanti, bila awak tekan, dia akan meninggalkan kesan pada kertas. Okey, hari ni kita belajar langkah-langkah untuk membuat lakaran mengikut bentuk badan ke majlis rasmi. Okey, saya dah ada satu, saya tulis kat sini bawah pandangan hadapan. Satu pandangan belakang. Okey, daripada sini awak dah selesai proses menekap semua, awak boleh bawa keluar awak punya kelukis supaya dia tak mengganggu awak punya time awak nak melakar tu. Awak boleh bawa keluar awak punya kelukis dan guna yang apa yang awak dah tekap tu. Sekejap saya zoomkan lagi kamera supaya awak nampak lagi apa yang saya buat sekarang ni. Okay, lakaran saya pun tak berapa cantik, tak berapa kemas, tapi kita buat je, tak ada masalah. Sekarang saya nak buat style pakaian Cheongsam yang saya punya nak pergi majlis pakaian rasmi ni.
Saya pilih Cheongsam nak pergi majlis rasmi iaitu perkahwinan orang berbangsa Cina. Orang bangsa Cina selalu buat majlis perkahwinan kat hotel lah kalau awak nak tahu. Paling kurang mereka akan buat kat hotel 3 bintang. Itu sekadar info tambahan lah. Untuk saya kongsikan kepada awak. Okey, Cheongsam. Cheongsam ni dia punya rupa pola macam pola Nehru tu sikit. Sekejap saya pergi pemadam. Untuk buang garis lehit pola. Awak perlukan pemadam juga. Untuk buat proses lakaran Okey. Cheongsam. Cheongsam dia punya lengan bahu ada sikit sini, lengan dia lengan pendek. Sebelah pun sama. Okey. Lepas tu dia ada, kalau awak perasan kat baju Cheongsam tu dia ada garis puteri Awak kena faham bila awak melakar ni awak kena masukkan elemen-elemen yang kita pernah belajar. Supaya dia kelihatan itu lakaran style pakaian. Elemen yang saya nak masukkan ni adalah garis puteri, di mana garis putih tu bermula daripada mercu yang kita panggil mercu tu. Okey, kalau faham mercu, garis puteri kat sini. Lepas tu saya punya Cheongsam ni saya akan pilih yang lakaran ni, saya akan buat dia skirt yang jenis buka labuh. Saya buat dia sampai atas lutut lutut maknanya dia akan diparas ni. Ya, saya tarik dia terlebih dahulu. Ya, saya padam dulu. Padam. Yang ni celangkang dia ni, garis sangat celangkang. Ni peha. Tinggi sangat. Seksi tak? Lutut sini. Oh, lutut. Saya lupa nak tanda. Supaya awak nampak ni lutut. Okey. Okey, saya buat ngam-ngam kat atas lutut. Lepas tu saya akan tarik sikit macam ni. Selalunya Cheongsam ni orang Cina memang pakai yang fit yang sesuai bentuk tubuh badan dia. Ya, saya akan tarik Cheongsam ni ada belah tepi kat peha dia. Belah tepi. Awak ingat tak yang saya dah ajar awak yang garisan melengkung dengan mendatar tu? Awak kena masukkan elemen tu dekat sini. Macam untuk finishing bawah sesuatu baju, okey. Okey, ini dah masuk yang bahagian hadapan punya lakaran Cheongsam ni. Okey. Sekarang kita masuk yang bahagian belakang pula, lakaran belakang. So, collar. Azlin okey ke Azlin? Azlin jelas ke setakat ni? Dalam proses melakar yang mula Alhamdulillah jelas. Okey. Macam sebelah sini saya buat sampai atas lutut kan. So belakang ni ada pelipat yang belakang lutut tu. Saya tandakan terlebih dahulu supaya saya tak lari jauh. Okey. Ini jenis yang melengkung, dia bukan mendatar sangat, yang melengkung sedikit. Lepas tu saya akan tarik kan macam tu. Lepas tu saya boleh padam kat dalam ni.
Okay, bahu kita bagi nampak garis ni sikit supaya kita nampak dia, yalah, ada nampak unsur penekanan tu sikit. Ini belahan dia, pelipat tadi, pelipat belakang lutut. Okay, sekarang saya kat sini saya tambahkan kasut korang awak perasan, supaya tak ada nampak kosong sangat. Saya punya krokis ni yang saya lukis ni, semua saya tambah aksesori iaitu kasut. Saya pakai kasut, saya bagi dia kasut bertumit tinggi untuk dipakaikan. Sebelah ni bersama untuk pandangan hadapan, bertumit tinggi. Okay, kalau lihat ni satu pandangan hadapan saya punya, satu pandangan belakang. Untuk buat cheongsam yang bukan cheongsam labuh, tapi cheongsam yang ngam-ngam kat arah lutut tu je, atas sikit daripada lutut. Okay, bila awak dah siap untuk proses melakar ni, melakar style pakaian yang awak kendaki, awak dah boleh mula proses mewarna. Okay, macam saya ada pensel warna, sekejap saya ambil saya punya. Kat sini saya ada Allah, tekan ni keyboard ni, aduh, tutup je. Okay, kat sini saya ada pensel warna yang jenis 24 warna. Ikut awak terpulang, awak pakai 12 warna ke 6 warna, dia bergantung pada awak, style awak nak pakai, style lakaran yang awak nak kendaki ni. Sebab dia awak yang tentukan warna apa yang dia pakai kan. Macam saya akan mewarnakan dia terlebih dulu rona kulit. Rona kulit ni yang pada bahagian kulit-kulit lah, yang memakaikan warna kulit macam coklat cair tu. Saya akan mewarnakan kat kaki, lengan, muka terlebih dahulu. Okey. Dalam proses mewarna ni, saya nak bagi tahu, awak kena ada satu point yang awak kena buat dia macam bershadow sedikit untuk menampakkan dekat bahagian mana yang awak cuba untuk menekankan. Contoh saya ambil line sebelah kanan ni akan lebih sedikit gelap berbanding yang sebelah kiri. Sebab saya nak menunjukkan seolah-olah bahagian bahagian kanan pula. Kalau awak lihat kat sini, bahagian kiri dia lah, kiri, di sebelah kiri kaki dia ni, seolah-olah yang bahagian gelap tu shadow untuk menunjukkan yang bahagian gelap tu di bahagian belakang sedikit, macam tu. Macam kawasan yang agak terlindung, sebab tu dia berwarna lebih gelap. Lepas tu pakai warna yang sama juga, awak just layangkan je. Awak faham tak maksud layang? Layang tu maksudnya awak tak perlu unsur menekankan pensel warna awak, awak just lalukan je, lembutkan jari awak sekadar untuk menampakkan ada warna-warna macam kuning-kuning langsat. Okey, itu untuk bahagian warna kulit. Itu juga dekat tangan dia. So saya beritahu awak mula tadi, bahagian kirinya saya akan buat lebih gelap untuk menampakkan tu bayangan, sebab dia berada di bahagian dalam atau di bahagian lebih sedikit ke belakang. Awak tak nampak sangat warna. Saya dekatkan. Mana? Nampak warna, perbezaan rona warna. Di sebelah sini lebih sedikit gelap, yang sebelah sini lebih cerah. Sebab saya nak menunjukkan kat bahagian mana yang lebih ke belakang dengan bahagian mana yang lebih ke depan. Okey, sini pun. Okey, leher. Muka. Okey, lepas tu saya kadang lalukan je. Lalukan je. Okey.
Oh, saya lupa bagi tahu part mana nak pakai pen nickel tu. Sekejap ah. Sebenarnya pen teknikal ni berfungsi untuk bagi menerangkan garisan. Okey, soalnya pen teknikal ni kita pakai ada beberapa jenis mata, satu 0.5, 0.7. Sebab apa kita pakai mata yang berbeza? Sebab kita nak menampakkan dekat mana kita memberi penekanan. Dan saya cuba bagi penekanan kat bahagian bawah ni supaya dia kelihatan lebih menonjol sedikit di bahagian bawah. Coklat yang saya pakai pun Ainu Kristina okey ke? Tengok saya buat Okey, cikgu. Okey Baik. Lepas tu kita akan terus mewarna. Saya akan pakai coklat yang lebih gelap kat sini sebab saya nak bagi unsur penekanan kat sini. Sebab saya nak menampakkan bahagian bawah ni dia akan bagi kesan ilusi yang dia seolah-olah lebih dekat dengan orang yang tengok. Sebab tu saya pakai warna gelap sikit kat bahagian bawah, coklat yang lebih gelap. Tu naikkan ke atas sikit. Ni pun saya bagi kanan gelap. Lepas tu kita akan tukar sikit warna. Lalukan je ringan ke tangan. Lepas tu dekat collar pun jangan lupa warna. Bahu dia. Bahu kita kena gelapkan kat sini sikit. Ush, saya lupa part lengan ni. Bila kita dah buat lengan yang pendek tu, kita patut ubah balik sikit punya kisan tu supaya lengan tak ada nampak lebih besar. So dia akan macam ni je, tak ada nampak macam pakai lengan panjang. Lengan ni saya kena ubah balik. Jadi saya tak ubah. Saya tak warna lagi. Sekejap saya akan warnakan kat lengan.
Kalau enggak, saya akan gelapkan sedikit sebelah kiri ini. So, ingatkan tangan awak untuk buat jadikan dia kena warna yang agak cerah. So, warnanya saya cuba tengahkan ni untuk warna kulit dia kuning-kuning lansat sebenarnya. Okay, ni yang saya warna. Maaf kalau lekaran saya tak berapa nak cantik tu. Tak berapa kemas, tapi tak apa. Tapi saya cuba tunjuk awak teknik macam mana nak melakar dia dan mewarna dia. Lepas tu saya untuk warna rambut pula saya akan pakai warna kelabu. Dekat part yang kita nak bagi dia nampak betul-betul gelap, iaitu bahagian belakang. So kita akan tekan kat sini. Sini, okay, kita akan gelapkan dia kat sini. Bahagian bawah belakang. Dia akan lebih gelap warna dia. Sebab dia bahagian belakang, seolah-olah kita nak menampakkan dia berbentuk ilusi yang menampakkan bayangan. Sebab dia berada di belakang. So untuk bahagian atas ni kita dah lalukan je. Lepas tu daripada gelap ni awak kena fadekan dia sikit untuk bagi dia nampak boleh bind dengan warna yang lebih cerah. Awak boleh pusing-pusing macam tu. Okay, untuk bibir kita buat warna merah. Bibir merah kat sini. Bibir merah. So kasut saya akan buat warna hitam. Ni saya buat kasut tinggi. High heels. 3 inci je. Okay, warnakan pula kat sini warna kulit. Okay, saya tunjukkan. Okay, tu untuk bahagian hadapan. Saya ada yang saya punya dah siap, saya tunjukkan. Oh, sebelum saya tunjukkan yang warna dah siap tu, saya nak masukkan corak. Saya pakai juga pen teknikal ni, corak dalam lakaran saya punya style pakaian ni. So kat sini saya nak bagi dia betul-betul nampak slim lagi, saya akan pakai corak. Slim tu langsing saya akan bagi corak yang kecil lah, corak yang berbentuk kecil. So saya akan buat dia macam ada corak tabu je kat ciumsam dia ni. Carilah ciumsam saya ni nampak kosong. Saya pakai pen teknikal je untuk buat corak kat ciumsam. Okay, kiranya dah bercorak ciumsam saya. Ya, saya tukar yang sebab kelas kita pun dah nak ambil penghujung. Untuk pandangan belakang ni juga awak buat proses yang sama yang macam dekat pandangan depan. Okay, ni yang saya punya dah siap. Okay, saya boleh dekatkan. Ini je yang saya punya buat.
Okey, saya nak tanya Ainul Kristina, saya bagi tahu kat sini tadi ada 5 langkah kan dalam, kalau ikut buku teks ada 5 langkah panduan dia. Tapi kat sini saya nak bagi tahu, kat sini kita ada, macam saya just tekap daripada krokis, rupa bentuk badan krokis tu, lepas tu lakarkan terus style pakaian, itu dah kira sedia krokis pertama, tekap 2, lakar style pakaian 3, lepas tu keempat kita mewarnakan, benda siap warna. Last kali kita akan melabelkan. Melabelkan ni seelok-eloknya awak pakai pen, jangan pakai pensel ni. Okey, kat bawah ni awak labelkan pandangan dapat. Kat sini pun kalau ni tulis pandangan belakang. Okey. Sebabkan kita dah belajar ikut elemen tu, lepas tu awak kena labelkan, bawa keluar. Contoh macam ni. Okey, saya kat garis puteri tadi tu, saya tarik bawa keluar, saya bawa anak panah keluar, garis puteri. Garis puteri dalam bahasa Inggeris dia namanya princess line. Princess line tu yang dot yang ada daripada mercu, iaitu bahagian sini lah. Bawah daripada mercu kat perut tu. Tu princess line. Lepas tu ni ada yang kat bawah ni pula elemen ni yang bahagian garisan tu, garisan lajung tuman, iaitu garisan mendata. Ini awak kena label. Kenapa fungsi melabelkan ni? Supaya orang tengok lakaran yang awak buat, orang faham. Oh, ni pandangan depan, ni pandangan belakang. Ini elemen apa yang awak masukkan. Garis mendatar, lepas tu ada garis puteri. Lepas tu kat atas pula, awak jangan lupa tulis pakaian awak. Yang saya buat Cheongsam, saya akan tulis kat atas Cheongsam. Berskirt pendek. Sebab saya tak buat skirt lagu, saya buat berskirt pendek. Saya akan tulis berskirt pendek. Okey, ni adalah proses melakar dan melabel. Okey, baiklah. Era, saya nak tanya awak, boleh Era? Era? Era ada tak? Tak apalah, saya tanya Azlin. Azlin? Okey, Azlin, bagi tahu saya ada berapa langkah untuk buat proses lakaran? Ada 5. Okey, yang pertama Azlin. Sediakan krokis. Okey, Yang baiklah. kedua, letakkan selai kertas bond di atas krokis. Okey, Ketiga, lakarkan style pakaian yang dikehendaki. okey, Langkah baik. keempat, lukis semula ilustrasi menggunakan pensel skirt. Langkah kelima, labelkan ciri-ciri style pakaian. Baik. Bagus. Terima kasih. Okey, sekarang dah boleh saya nak mulakan pertandingan yang saya kata awak berpeluang untuk menangi hadiah misteri ya. Ini awak kena melukis tau benda ni. Lepas tu awak hantar kat saya personal. Saya tak tipu ni, saya betul nak bagi hadiah. Okay, daripada 4 keping kad ni, dia akan menentukan nilai hadiah yang awak dapat. Dia misteri kat sini. Dalam 4 keping kad ni, awak berpeluang untuk dapat RM10. Ada yang boleh dapat RM7. Ada yang boleh dapat RM5 dan RM3. Okey. Dia misteri. Nanti bila awak PM saya nanti, bila awak dah selesai, saya akan bagi masa sampai sebelum pukul 5 petang ni untuk awak sekejap kan. Sekejap je ni. Saya boleh ajar straight macam awak ni secara live boleh buat dalam tak sampai jam untuk buat proses lakaran. Saya pun tak pandai melukis tapi boleh buat. Tapi kalau awak buat, hantar paling cepat kemungkinan untuk awak dapat hadiah ni tinggi. Awak boleh tuntut hadiah ni bila awak PM saya. Okey ya? Ainul Kristina, Azlin, Era, Fitria, dengan Azmira, okey ya? Okey, cikgu. Saya nak bagi okey, macam tu. Itu sahaja untuk hari ini kita belajar. Baiklah. Jangan lupa hantar kat saya sebelum pukul 5 petang.
Sebab saya nak tengok tahap penguasaan awak macam mana untuk buat PBD macam tu. Boleh ya? Jangan lupa untuk awak, saya nak maklumkan awak pun jangan lupa untuk isi link kehadiran yang ada kat in-chat message. Mana yang masuk awal tadi saya ada bagi. Lepas tu kemudian cikgu Marina pun ada bagi. Awak kena masuk ke ID apa? ID 5 tu awak. Ya saya? Boleh hantar link tak? Boleh tak masalah. Kat in-chat message ni ya. Okey, boleh tengok dekat ni in-chat message tu. Link kehadiran tu. Ainu Kristina dapat ya? Link kehadiran? Okey, dalam kita kelas pun saya nak ingatkan awak, ialah sekarang musim COVID pandemik 19. Saya harap awak semua dapat jaga kesihatan elok, jaga SOP. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada penyakit wabak ni ya. Nauzubillah min zalik, supaya kita semua dijauhkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu saja. Saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih al-fuqara dan surah al-As. Astagfirullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada apa soalan ke sebelum saya suraikan kelas? Tak ada. Baik ya. Awak jangan lupa, saya berharap sangat. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang hantar kat saya lakaran awak petang ya. Boleh? 5 orang. Baik, baik. Saya suka semangat anak muda je ni. Okey. Kita semua boleh bersurah. Terima kasih semua sebab sudi hadir kelas pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye. Bye. Sama. Menarik. Boleh tak salah. Ada label pekerjaan yang waktu tulis tu, okey, yang dekat pinggang tu, okey, awak labelkan garisan putih kan? Bukan kan itu pemadan ataupun tak? Astagfirullah. Betul. Betul. Dia garis putih daripada bahu. Betul. Daripada bahu. Langsung naik lucu ke ataupun di belakang. Betul. Asal je. Betul. Asal. Betul. Itu pemadan. Okey. Aduh, kita masa. Aduh. Satu lagi yang bawah tadi, yang kat pepek tu. Garisan mendata. Awak tulis garisan mendata. Okey. Dalam pakaian, ada garisan mendata. Assalamualaikum. Garisan dan cantuman. Di dalam cantuman ada garisan cantuman. Okey. Kelepek. Okey, baik. Kelepek melengkung. Okey. Okey, konsep. Okey, boleh juga. Boleh. Label, label nanti awak maklumkan pada dia label. Label tu sekurang-kurangnya ada garis leher, ada garis leher. Okey. Label garis leher dengan ya, saya catat dulu. Garis leher. Okey, garis leher. Okey. Kemudian garisan dan cantuman. Garisan dan cantuman. Corak.
saja. Okey, empat Sebabnya garis. kalau macam tekstur, Ah, warna tekstil. kita tak boleh nampak yang tu. Ya, tekstil kita kena rasa lagi pun. Betul tu. Ya, warna dengan tekstur Ah, kalau dalam exam pun biasa dia tak tanya macam tu, dia tak tanya elemen tekstur dengan warna sebab benda tu tak boleh nampak kan. betul. Kecuali warna tu mungkin boleh lah, kalau budak warna kan, kalau budak warna kan kita takkan tahu. So dia suruh dia labelkan daripada contohnya garis sihir, lengan, corak, warna lah. Kalau dia warnakan suruh dia labelkan warna. Okey, baiklah. 5. Sebab itu untuk PVD kan, PVD kelakar meloloskan justifikasi tu dah di tahap penguasaan 5. Kemudian mereka bentuk variasi style pakaian untuk tema atau budaya tu, kalau dia buat boleh bagi 6 pada mereka. Okey, baiklah. Cikgu, saya tanya cikgu, yang kan bila dah ambil bab yang ni ada lakar ikut ni semua kan kita masuk yang buat rompi atau blouse tu. Okey. Dia mula mendraft pola rompi atau blouse. Cikgu kata ada yang kerja khusus yang bagi arahan macam mana, kan kita ada ni yang okey. Rompi, okey. Rompi maknanya vest. Okey, vest. Nanti ada smart lagi, ada tak smart Okey. jadi awak masuk sekali lah. Boleh. Jumaat pukul berapa tu? Supaya macam yang minggu lepas untuk yang malam kita 5 dia orang pasal Jumaat 2.30. Okey. Nanti awak akan dapat lah gambarannya macam mana. Tapi saya tak tahu lah, jadi online sekarang saya tak tahu macam mana budak nak buat. Draft. Saya nak tahu draft pola tu selalunya kalau kita online ni kan, nak buat yang dah skala kecil ke nak buat yang dah actual size pola? Saya tak tahu, saya pun tak tahu. Saya cari hari Jumaat ni lah. So, bagi tak dibuat tu. okey. Lepas tu kan saya nak mengajar yang satu topik baru yang mendraft pola tu, kiranya saya dah boleh terus masuk atau nak hold dulu yang topik tu? Boleh diajar dulu cara dalam buku ni. Kalau ikut yang kedua, mereka kena ikut ukuran badan sendiri. Ukuran badan sendiri. So bukan level, bukan actual size dia betul. Okey. Baiklah. Sebab sekarang ni saya tak tahu kalau ada boleh je. Okey. Tapi kita tunjuk lagi saja lah untuk rompi tu macam mana, blouse macam mana. Walaupun kita walaupun soalan dia buat untuk kerja khusus tu buat rompi saja, tapi nak ajar pun dua-dua juga. Ya, dalam SPM kita tak tahu mana satu. Okey. Baiklah. Dia macam mesti kalau kata dia 4 tahun ni dia buat rompi. Bila dia SPM nanti masalah rompi dia tak macam tu. Okey. Dia boleh keluar dua tu lah sama ada rompi ke apa. Ada orang yang buat soalan lagi. Baik, saya faham. Boleh je awak ajar dia ikut yang dalam buku teks dulu. Cuma alasan tu satu lagi boleh tak ada alasan lah. Kalau nak ada pola nanti alasan tu tak ada kan. Sebab alasan Yelah, betul. Dia menjahit mungkin ada lah. Saya faham itu. Kalau yang tak menjahit memang tak ada lah benda tu. memang tak ada. Jangan sebab kita saya hari ini boleh panjang betul kan. Okey lah cikgu. Itu je soalan saya untuk hari ni. Boleh. Lepas main Jumaat kiranya. Okey, boleh.
kumpulan kebangsaan ni panitia SRT tak ada buat apa-apa lah. Saya nak tahu dia. Tak ada lah. Mana tahu cikgu dah ada dalam takvim cikgu sendiri kan. Tu saya tanya dia. Tak ada, kalau ada cadangan boleh je kita orang kita ada Kalau saya macam SRT ni lebih kepada pakaian kebangsaan je lah. Memperagakan pakaian kebangsaan dengan tu je lah, menampakkan nilai patriotisme. Buat macam video pendek ke ataupun gambar selfie pakai pakaian kebangsaan bersama keluarga macam tu pun boleh, tak masalah je. Boleh, kalau nak buat macam tu apa kita buat pasal kerja sebab ni saya nak ambil keputusan kan sebab saya tak budak okey. so awak buat kita nak kita kerja kalau sanggup saya boleh je kalau buat kerja kongsikan saya kongsi dia tak boleh semua kita boleh ambil hadiah dekat Selalu hadiah tu dia bagi dalam bentuk wang tunai ke benda? Biasanya benda kalau wang tunai pun ikut okey. Boleh, tak masalah. Itu je saya nak tanya pasal okey. Sebab saya nak tahu sebab dah masuk dalam kebangsaan kot ada aktiviti ke. Saya yang saya boleh ikut je. Okey. Baik cikgu. Itu saja untuk saya hari ini.